Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Baik, hari ini kita akan teruskan lagi pelajaran kita matematik tahun 2 bersama saya Cikgu Lin. Tajuk kita pada hari ini ialah isi padu cecair. Dan apakah subtajuknya? Kita akan kenal unit isi padu cecair, menyukat dan menganggar isi padu cecair. Jom kita lihat video ini. Zehra dan ibunya telah pergi membeli belah di sebuah pasar raya. Mereka telah membeli setin susu, sebotol kola dan sebotol air minuman, satu cecair pencuci tangan, satu syampu dan satu minuman buah-buahan. Perhatikan bahawa item-item itu ialah cecair yang berada di dalam botol. Ruang yang mengisi cecair di dalam suatu bekas dikenali sebagai isi padu. Baik, cikgu pasti murid-murid selalu melihat simbol ml dan simbol L. Baik, mari kita kenal dengan lebih jelas simbol ml dan L. Simbol bagi mililiter ialah ml, mililiter. Dan sukatan isi padu bagi unit ml ini selalunya untuk menyukat isi padu yang sedikit. Manakala simbol bagi liter ialah L untuk menyukat isi padu yang banyak. Baik, perhatikan muka surat 66 daripada buku teks. Baik, kita baca sedikit. Isi padu susu ini ialah 1 liter. Okey, kalau anda beli susu, biasa kita nampak dia tulis sebeginilah 1 L. Isi padu jus oren ini 350 mililiter. Okey. 350 mililiter ditulis 350 ml. Manakala 1 liter ditulis sebagai 1 L. Baik, seterusnya murid-murid boleh buka buku teks muka surat 67. Baik, lihat 2A. Ini bikar 100 ml. Ini ya. Setiap senggatan ialah 20 ml. Baik, lihat daripada bawah ya. 20, 40. Jadi sukatannya adalah 20 ml bagi setiap senggat. Baik, ini pula ialah bikar 250 ml. Baik, kira senggatannya daripada satu ke satu senggatan. Baik, dari sini kita lihat bawah 50, 100. Jadi, setiap senggatan itu adalah 50 ml. Okey, baik, yang ketiga, ini silinder penyukat. Ini adalah silinder penyukat. Okey, 100 ml. Okey. Setiap senggatan ialah 10 ml. Okey, kalau kita lihat daripada bawah ya, 10, 20. Jadi, satu senggatan ini adalah bernilai 10 ml. Manakala D, ini juga adalah silinder penyukat 1 liter. Kenapa dia katakan 1 liter? Sebab di atas ini adalah 1000 ml. 1000 ml dan 1 liter adalah sama. Baik, setiap senggatan, mari kita tengok. 100, 200, 300. Maknanya, nilai bagi satu senggatan ini adalah 100 ml. Baik, perhatikan video yang akan saya tunjukkan ini ya. Bagaimanakah kita menyukat isi padu cecair dalam mililiter dan liter? Ini dipanggil sebagai silinder bersenggat. Silinder bersenggat digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Anda boleh menyukat maksimum 1000 ml dengan silinder A dan 100 ml dengan silinder B. Mari kita tuangkan sedikit air ke dalam silinder 100 ml dan belajar membaca isi padu air itu. Lihat pada setiap senggatan dalam silinder ini ialah 10 ml. Apabila membaca isi padu cecair di dalam silinder penyukat,
sentiasa membaca isi padu pada paras mata. Jangan lihat dari atas atau bawah kerana cara ini memberikan bacaan yang salah. Sentiasa membaca kelengkungan yang lebih rendah untuk bacaan yang betul. Jadi, isi padu air di sini ialah 60 ml atau 60 mililiter. Baik, diharapkan murid-murid dapat memahami video yang ditonton tadi. Baik, murid-murid boleh buka muka surat 68. Baik, sukat isi padu cecair. Tadi kita dah lihat bagaimana nak menyukat. Baik, untuk tajuk ini kita baca sedikit. Adik perlu ambil 10 ml vitamin setiap hari. Jadi, bagaimana nak mengetahui 10 ml untuk dia makan vitamin? Baik, selalunya kalau kita pergi klinik, dia akan beri cawan kecil yang ada sukatan. Jadi, ikutlah sukatan sebanyak 10 ml dengan cara yang betul. Baik, seterusnya kita tengok isi padu air 500 ml. Baik, murid ini dia tuang, kemudian dia lihat kepada bikar 500 ml. Okey, jadi sukatan itu tepat kepada 500 ml mengikut kaedah yang betul menyukat. Mata kita kena selaraskan dengan sukatan tadi. Okey, lihat murid ini pula, dia menuang air. Okey, lihat isi padu cecair pada aras mata, isi padu susu 200 ml. Okey, jadi dia dapat 200 ml bagi susu yang dituang tadi. Baik, untuk seterusnya. Zehra sedang membakar kek dengan ibunya. Ibu meminta Zehra untuk menyediakan secawan susu sebagai bahan kek itu. Zehra terkejut. Resipi menunjukkan 250 ml susu. Bolehkah anda menambahkan secawan susu begitu sahaja? Ibu tersenyum dan berkata, satu cawan bersaiz biasa mengisikan kira-kira 250 ml cecair. Zehra masih tidak yakin. Jadi, dia berhasrat untuk menyukat cawan itu betul-betul. Dia menuangkan secawan susu ke dalam cawan penyukat dan, wah, sukatannya hampir kepada 250 ml. Zehra sungguh teruja dengan pengalaman barunya itu. Maka, dia bercadang untuk menyukat isi padu cecair di dalam bekas yang berbeza. Bolehkah anda bantunya dengan eksperimen ini? Ingat untuk menyukat isi padu cecair yang lebih sedikit dalam mililiter atau ml dan isi padu yang lebih banyak dalam liter atau L. Mula-mula, ambil sebiji gelas, sebuah teh koteh, sebuah baldi dan satu silinder penyukat 1 liter atau 1000 mililiter. Perhatikan bahawa setiap senggatan silinder ini ialah 100 ml. Isikan gelas, teh koteh dan baldi dengan air. Bolehkah anda teka berapa banyak air di dalam setiap bekas? Mari kita tuliskan tekaan-tekaan Zehra di dalam sebuah jadual. Sekarang, mari kita sukat air dalam setiap bekas satu demi satu dengan silinder penyukat. Gelas itu mengandungi 260 ml air. Ini adalah hampir dengan tekaannya sebanyak 250 ml. Air di dalam teh koteh menyukat sebanyak 950 ml dan Zehra meneka sebanyak 1 liter. Boleh tahan. Baldi mengandungi air 4 silinder penuh. Iaitu sama dengan 4 liter. Tekaan Zehra ialah 5 liter. Kaedah meneka isi padu cecair di dalam suatu bekas dipanggil sebagai anggaran. Diharapkan murid-murid dapat memahami video yang ditunjukkan tadi. Baik, seterusnya murid-murid boleh buka buku teks muka surat 70. Okey, ini ada sedikit nota.
Anggar isi padu cecair. Isi padu air ini mungkin 500 ml. Saya anggarkan kurang daripada 700 ml. Okey, murid ini menganggarkan kurang. Anggaran kita hampir tepat. Betul, Ikram. Isi padunya 600 ml. Baik, setelah disukat menggunakan bikar, maka mereka dapati isi padunya adalah 600 ml. Jadi di sini dia menggunakan perkataan kurang. Okey, menganggar kita boleh menggunakan perkataan kurang atau lebih atau sama dengan atau hampir tepat. Baik, seterusnya. Isi padu 1 jak, jus ini 1 liter. Ni jus 1 liter. Saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air ini lebih daripada 1 liter. Baik, murid ini dia menganggarkan yang ini isi padunya lebih daripada 1 liter. Okey. Sebab apa? Sebab 1 jak ini pun 1 liter. Yang ini lebih banyak. Jadi dia anggarkan lebih daripada 1 liter. Baik, sebagai latihan, murid-murid boleh buka buku aktiviti muka surat 132 hingga 134. Sahaja untuk minggu ini, cikgu harapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Selamat belajar dan semoga berjaya murid-murid. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.